Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel YouTube Ustaz Firdaus Budak Sekolah. Alhamdulillah. Selamat datang juga kepada anak-anak murid Ustaz dan penonton-penonton yang ingin mempelajari PDPR hafazan pada kali ini, insya-Allah. Baik, seperti mana tajuk yang kita dah tulis di ruangan title di bawah. Hari ini kita akan mempelajari hafazan tahun 3 KSRA Jawi, surah Al-Ghashiyah ayat 1 hingga 5. Kalau video sebelum ini, Ustaz sudah menerangkan secara ringkas apakah surah Al-Ghashiyah ini, apakah maksud, penerangan serba sedikit tentang surah Al-Ghashiyah. Diturunkan di Mekah, 26 ayat. Dan menceritakan sedikit sebanyak tentang ataupun suasana menggemparkan hari kiamat. Itu sedikit sebanyaklah kita recall balik. Dan hari ini insya-Allah kita akan terus fokus kepada hafazan kita. Hari ini kita ambil 5 ayat dulu untuk surah Al-Ghashiyah 1 hingga 5. Mohon kepada anak-anak yang berada di rumah untuk sediakan Al-Quran di hadapan. Dan kita akan cuba menghafaz sama-sama dengan Ustaz. Dan selepas ini dalam tugasan, Ustaz akan minta anak-anak untuk hantar tugasan di ruangan yang Ustaz akan sediakan, insya-Allah. Baik, sudah bersedia? Okey, seperti biasa hafazan kita akan baca sebanyak 3 kali untuk setiap ayat. Kita akan baca 3 kali setiap ayat supaya kita boleh mengingat dengan baik. Anak-anak, apabila kita menghafaz, kita perlu melihat. Ada dua proses lah. Yang pertama, kita kena qiraat, kita kena baca dulu. Baca tu kita kena lihat mushaf. Jangan kita tutup kejap, buka kejap. Dia ada teknik dia. Kalau nak tengok berapa kali, nak tutup berapa kali, hafaz berapa kali. Jangan kita hafaz kejap buka kejap tutup. Itu memang kita akan lupa dalam tempoh yang sekejap lah. Kita kena ada teknik dia. So teknik pengulangan pula, dia ada beberapa kali yang disarankan. Tapi untuk hari ini kita akan ulang sebanyak 3 kali. Adalah sunat ataupun digalakkan kita baca sebanyak dalam nombor yang ganjil lah. Kalau kita rasa kita tak boleh hafaz, baca 3 kali, kita baca 7 kali, kita boleh baca 9 kali, kita boleh baca 11 kali dan seterusnya. Untuk satu ayat untuk satu ayat, insya-Allah. Baik, hari ini sama-sama. Okey, untuk permulaan Ustaz akan baca surah Al-Ghashiyah 1 hingga 5 secara one off lah, sekali baca, insya-Allah. Kita sama-sama dengan baca dengan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Sadaqallahul azim. Baik. Itu sekali bacaan untuk 5 ayat surah Al-Ghashiyah. Baik. Kita mula kepada proses menghafaz dan Ustaz minta untuk dalam video ni kita ulang sebanyak 3 kali untuk permulaan kita hafaz. Selesai saja video ini, Ustaz mengharapkan anak-anak atau adik-adik yang menonton ataupun mungkin para penonton yang dewasa juga ingin menghafaz, buat ulang pengulangan sebanyak yang mungkin supaya tujuan kita hafaz ini yang pertama kerana Allah SWT, untuk kita dapat pahala, untuk kita dapat keberkatan, untuk kita mohon ayat Al-Quran yang kita baca, hafazan yang kita baca ini menjadi pelindung kepada kita di hari kiamat nanti, insya-Allah. So di luar nanti ulang balik. Kalau hari ini Ustaz dalam video Ustaz baca 3 kali, di luar nanti ulang balik. Tapi seperti mana yang digalakkan tadi Ustaz sebut, ulang 3 kali, 5 kali, 7, 9, 11. Dalam nombor yang ganjil lah, insya-Allah. Mudah-mudahan mendapat barakah. Baik,
Bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mula-mula kita baca dengan lihatlah. Kita tengok dulu. Baca. Baca dengan tajuk yang betul lah. Jangan kita baca nak hafaz tu kita tunggang terbalik dan sebagainya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Satu. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Okay. Kita ulang 3 kali supaya dengan bacaan kita 3 kali itu boleh terus mengingat kepada fikiran atau penghafalan kita dalam akal kita, insyaAllah. Seterusnya ayat yang kedua. Okay, dia sepatutnya bila kita baca 3 kali, kaedahnya kita tutup buku lah. Kita tutup buku, kita tutup balik kita punya mata, kita baca hal ataka hadithul ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. Kita ulang balik nombor yang sama. Kalau 3, kita ulang balik 3 kali secara tutup mata. Buka kitab kita baca, tutup kitab kita hafaz, kita mengingat semula. Okey, tapi untuk video ni ayat pertama Ustaz buat, untuk ayat yang seterusnya kita hanya baca sajalah. Ni Ustaz mengajar saja. So untuk praktikalnya anak-anak buat di rumah, insya-Allah. Ayat yang kedua. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Sekali lagi. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kedua, seterusnya. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Okey, baik. 3 kali. Ayat yang ketiga. Ayat ni pendek saja, mudah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Okey. Okey, Ustaz lupa nak tunjukkan kalimah-kalimah yang perlu kita beri penekanan dalam ayat-ayat yang Ustaz baca tadi. Okey, kita mula daripada ayat yang ketiga tadi. Minta bagi penekanan kepada nun tu, nun syaddah ayat yang ketiga tu, untuk dibaca secara wajibul ghunnah. Amilatun, bila wajibul ghunnah dua harakat kita tekan dia, dan kena sambung lagi 2 harakat sebab ada alif dekat situ, hukumnya mad asli. Amilatun nasibah. Okey, amilatun, tun tu tanwin bertemu dengan nun, hukumnya dekat situ dah jadi idgham ma'al ghunnah. So kena pula dengan nun itu sifatnya adalah wajibul ghunnah. So apa yang Ustaz nak beritahu di sini, jangan terlalu laju dekat situ, jangan orang kata nak cepat-cepat baca. Amilatun nasibah, tak boleh. Tajwid walaupun kita hafaz, kita baca secara laju sedikit, tapi tetap maintain hukum tajwid yang perlu kita baca tu, insya-Allah. Kemudian sibah, sad, ni pun anak-anak kita, kamu sebagai seorang pelajar selalu terlepas, kadang-kadang huruf sin dengan sad tu selalu terkantoi lah. Jangan baca amilatun nasibah, tu sin. Kalau sad tebal sikit, nasibah. Amilatun nasibah. Baik, seterusnya ayat yang keempat. Tasla naran hamiyah. Sekali lagi. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Okey, ayat keempat ni mudah juga. Tasla, sad bukan sin, tasla, tasla. Naran hamiyah.
Okey, naron hamiyah, hukumnya kat situ adalah izhar halki. Bila izhar halki kita kena baca ron. Ra itu fathah tanwin, kita kena baca secara jelas, izhar jelas. Jangan narong, tak, dia tak perlu ifa kat situ, tak perlu nak masukkan, tak perlu nak dengung kat situ. Naron hamiyah, naron hamiyah. Okey, secara jelas lah. Baik, ayat yang terakhir ayat kelima, tusqa min ainin aniyah. Sekali lagi, tusqa min ainin aniyah. Yang terakhir, tusqa min ainin aniyah. Okey, baik. 3 kali kita ulang, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh hafal dengan baiklah, insya-Allah. So untuk ayat yang kelima ni, tusqa tu jangan, sekali lagi jangan confusekan sin dengan sad. Tusqa biasa standard, jangan tus tebal Okey, kemudian min ada 2 izhar halki kat situ. Yang pertama min ainin, kena jelaskan nun tu, kena jelaskan min, kita waqaf, kita sukunkan min ainin dengan sebutan ain, min ainin. Nin tu pun izhar halki bertemu dengan hamzah, kena jelas juga ainin aniyah. Tadi min ain hamzah kan, ain kan, ain, kemudian izhar yang kedua ainin aniyah. Jangan kita baca dua-dua secara hamzah, min ainin aniyah. Itu salah. Jangan kita baca dua-dua ain pula, min ainin aniyah. Confuse kat situ. So kena betul-betul mana ain, mana hamzah yang kita perlu baca dengan betul. Baik, alhamdulillah, sadaqallahul azim. Ustaz harap awak dapat hafaz dengan baik di rumah sebagai latihan diri awak. InsyaAllah tujuan kita hafaz untuk pengamalan diri kita, untuk ingatan kita sehingga kita meninggal nanti. Inilah amalan-amalan yang kita boleh bawa ke dalam kubur untuk memasukkan diri kita ke dalam syurga, insyaAllah. Mudah-mudahan surah yang kita hafaz kita dapat amalkan, baca dalam amalan kita. Kita tunggu bas, kita naik Grab ke, kita menunggu kelas ke, tak ada kita buang masa, kita ingat balik surah-surah yang kita hafaz. Mudah-mudahan amalan kita dapat bawa kita ke syurga, insyaAllah. So sekian itu saja. Terima kasih kepada yang menonton. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam PDP Araan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe.